Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus hari ini. Sarawak bekerjasama dengan sebuah syarikat Korea Selatan ke arah pembangunan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon. Perinciannya kita bersama Vanessa Merin. Silakan Vanessa. Ya, benar Alif. Sarawak akan membangunkan teknologi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dengan kerjasama sebuah syarikat dari Korea Selatan. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ia akan dilaksana menerusi syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros dan POSCO Group Korea hasil daripada lawatan kerja beliau ke Republik Korea Selatan pada September lalu. Petinggi Tan Sri Abang Johari, menurut Global CCS Institute, CCUS adalah salah satu daripada beberapa teknologi yang mampu menggantikan karbon dioksida dengan secukupnya dan satu-satunya teknologi yang mampu mengurangkan pelepasan berskala besar daripada sumber perindustrian yang pelbagai. Di samping itu katanya, teknologi ini boleh digunakan di banyak kemudahan sedia ada yang membolehkan operasi lebih bersih. Pada masa sama katanya, CCUS secara komersial juga berpotensi digunakan untuk membuat hidrogen, amonia biru, biobahan api dan produk lain sekaligus menyediakan platform yang mampan di Sarawak selain daripada penjanaan kredit karbon. Sarawak program sustainable partnership across the value chain and including the community. Together, I believe there are plenty of exciting opportunities we can realize. And together, I believe we work together towards addressing climate change and creating a sustainable future for us all. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian di Kuching pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Petros Berhad yang diwakili pengerusinya Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo. Manakala POSCO Holdings pula diwakili oleh Naib Presiden Eksekutif Ketua Pejabat Perniagaan Hidrogen POSCO Holdings Cho Joo Ik. MOU ini simbolik permulaan kepada kerjasama antara Sarawak dan Republik Korea dalam kelestarian selain menyokong pertumbuhan hijau yang mampan ke arah sasaran pelepasan sifar. Penggunaan teknologi 3D printing merupakan projek perintis di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Negeri Sarawak ke arah menambah nilai industri pembinaan tempatan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi semasa lawatan kerja di Kompleks CIDB memberitahu beliau kagum dengan penggunaan pelbagai teknologi terkini dalam bidang pembinaan moden yang mampu meningkatkan kecekapan kerja malah mengurangkan kos projek pembinaan. Datuk Seri Alexander yakin inisiatif CIDB menerusi Pusat Latihan Akademi Binaan Malaysia ABM wilayah Sarawak ini dapat melahirkan lebih ramai pekerja mahir. Ia sekaligus akan menjadi penggerak industri pembinaan tempatan serta memupuk daya saing selari dengan teknologi yang kian maju. Saya kagumlah dengan apa yang disenaraikan di mana supaya mereka ini mendapat kemahiran skills tertentu. Dia pelbagai bidang, electrical, civil dan sebagainya, banyak. Jadi saya pun difahamkan persijilan tu ataupun iktirafan tu adalah di peringkat antarabangsa boleh. Jadi kita ada kualiti bukan sekadar kuantiti. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching selepas diberi taklimat berkaitan peranan serta fungsi CIDB Sarawak, ABM Wilayah Sarawak, CIDB Teknologis Wilayah Sarawak dan Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia. Selain daripada itu, Datuk Seri Alexander turut melakukan lawatan ke tapak rumah contoh menggunakan teknologi 3D printing. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti komited mendekati golongan sasar bagi memberi pendedahan tentang pentingnya dokumen sementara. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setakat ini 4 jarayawara dilaksanakan ke arah memastikan golongan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negeri ini memasuki sekolah dan mendapat perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan.
Ujar Datuk Seri Fatimah, sejak permohonan borang dokumen sementara itu dibuka pada 1 November lepas, hanya 100 pemohon telah membuat permohonan masing-masing setakat ini. Justru beliau menyeru golongan sasar ini membuat permohonan dokumen tersebut dengan segera. Katanya setiap permohonan mengambil tempoh 37 hari bekerja untuk diproses. Beliau berharap permohonan yang telah dibuat mendapat kelulusan sebelum sesi persekolahan tahun 2023 bermula. Datuk Seri Fatimah berucap pada program Jerayawara dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di bangunan Destiny for Children Sibu yang dihadiri lebih 100 ibu bapa dan kanak-kanak selain pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Program Jerayawara ini telah dilaksanakan di Kuching, Niah, Long Bedian Miri sebelum Sibu. Pelantikan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong ke Jawatan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini disambut baik oleh masyarakat di kawasan tersebut. Ditemui di Bintulu, tuai rumah di Lubuk Pila Sungai Dabai Kapit, Paulus Angoh mengharapkan Datuk Wilson Ugak yang telah memasuki penggal ketiga menjadi Ahli Parlimen Hulu Rajang akan lebih membawa pembangunan ke kawasan tersebut. Peningkatan majoriti yang diperolehi Datuk Wilson Ugak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu isyarat sokongan berterusan rakyat kepada gabungan Parti Sarawak dan beliau sebagai wakil rakyat. Tahniah ngagai Datuk Wilson Ugak kita. Labannya sudah bisa diberi orang pangkat ngagai. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Jadi aku sikit harap kaya lah semua utainya laban segi agak mendaya sikit target kami cuba kan ikik kaya ngagai utai kaya berkenyak lalu pihak majoriti apa mayu kami cuba sikit target majoriti yakak mayu cuba sikit target kami sedaya lah kami sedaya tumpu. Sebagai ketua kaum di kawasan pedalaman daerah Merit itu, isu capaian telekomunikasi antara yang perlu diberi perhatian. Ini ujar Paulus termasuk pembangunan kemudahan jalan raya yang kini sedang dalam perancangan kerajaan negeri. Sementara itu, golongan pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS Belaga, Nishol Agoy yang berasal dari penempatan Punan Bah mahu aspek pembangunan belia diberi perhatian. Apa yang kita belia harapkan adalah projek pembinaan stadium yang diwawakan sebelum ini harus diteruskan untuk kemudahan belia di daerah Belaga dan kawasan setempat yang di sekeliling kawasan Belaga lah. Okay, kita juga berharap adanya satu pusat di setiap dun di kawasan Hulu Rajang iaitu Murum, Belaga dan Balai diadakan satu pusat untuk penyembahan belia-belia yang di kawasan pedalaman. Pusat latihan kemahiran juga dilihat signifikan kepada belia Hulu Rajang yang menempatkan 3 buah empangan hidroelektrik bagi melahirkan tenaga kerja mahir. Bagi Paran Balan pula yang merupakan antara ahli PRS Belaga, kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewajarnya memberi perhatian terhadap Parlimen Hulu Rajang yang seluas negeri Pahang itu. Dan sebagai kerjaan baru yang penuh dengan semangat dan juga Perdana Menteri yang baru, jadi kita sangat-sangat berharap agar Perdana Menteri yang baru ini di atas kerjaan persekutuan ini di atas kerjaan perpaduan ini akan membawa pembangunan prasarana yang banyak di kawasan Hulu Rajang ini. Mereka yang ditemui ini seperti rakyat Malaysia yang lain mahu melihat Kabinet Kerajaan Perpaduan yang telah dibentuk selepas PRU 15 bekerja demi pembangunan negara dan mengukuhkan ekonomi rakyat. Semua ahli politik diharapkan menghentikan polemik politik yang boleh mengganggu-gugat kestabilan negara. Semerahan boleh dijadikan sebagai antara model kawasan di Sarawak yang menepati konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Menyatakan demikian Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dato' Idris Buang berkata, ini kerana penduduk di Semerahan mempunyai hubungan bermasyarakat yang harmoni dan bersatu padu, selain kaya dengan keunikan budaya dan kepelbagaian adat resam.
Dato' Idris Buang berkata justru penduduk Semerahan harus berbangga dan bersyukur dengan perpaduan utuh dan keharmonian antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak berzaman. Beliau berucap merasmikan Festival Makanan dan Budaya Semerahan di Kota Semerahan malam tadi. Sementara itu, Dato' Idris dalam pada itu yakin Sarawak akan menikmati kemajuan yang lebih cepat dengan adanya pelantikan Wakil Rakyat Gabungan Parti Sarawak iaitu Dato' Sri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.